Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung tajuk kita. Kita dah belajar hari pertama dulu, kita belajar tentang sains. Apa maksud sains kan? Kejayaan dalam sains, bidang-bidang yang ada dalam sains. Lepas tu kita belajar tentang alat radar skrin makmal. Dan cikgu juga dah tunjukkan satu video yang cikgu rasa sangat menarik tentang peraturan dalam makmal kan. Hari ini kita sambung kepada tajuk yang ini, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Jadi ini adalah 4 perkara yang sepatutnya kamu tahu selesai nanti bila tajuknya habis ya. Sebenarnya kuantiti fizik ni kuantiti yang kita boleh ukur lah. Contohnya macam panjang, unitnya ialah meter dan kita guna simbol M mewakili panjang. Dalam buku teks kamu dia tulis juga kuantiti asas pada jisim, unit SI dia apa, simbol dia apa. Jadi ini semua kamu kena tahulah. Ini jadi yang ini ialah yang kamu kena tahu. Ya, macam jisim, masa, suhu, arus elektrik. Ini semua kita kena tahu Kemudian untuk keseragaman penggunaan satu dunia, dia guna sistem international units iaitu SI. Jadi bila kita tengok meter je, satu dunia guna meter. Kalau kilogram, satu dunia tahu kilogram tu berat dia macam mana ya. Okey, kemudian untuk hari ni fokus saya ialah kepada pertukaran unit asas. Yang ini yang cikgu nak ajar. Pertukaran unit asas. Sebelum tu dalam buku teks kamu ada jadual. Jadual ni dia tulis nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Ya, contohnya kalau unit tu besar sangat, macam dia bukan 1 meter, 2 meter, tapi sampai berjuta meter. Kan? Kalau berjuta meter, kita boleh guna simbol ni lah, G besar, giga. Ya, 9 dia 10 kuasa 9. Tu terlampau besar. Jadi kan ada, sebab nombor di atas ni 9, jadi ada 9 kosong ya. Macam ni 1 juta kan. Yang ini tadi 1000 juta. Yang ini tadi 1 juta mega. Kalau mega simbol dia macam ni. Ini untuk nilai imbuhan dan simbol yang terlampau besar atau terlampau kecil. Jadi adalah simbol-simbolnya dan bentuk piawainya yang kamu kena tahu Ini kalau yang kecil sangat, nano, terlampau halus ya, sampai tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi nilainya kita guna 0.000001, tapi bentuk piawai dia macam ni dan simbolnya N. Untuk hari ni kita cuba nak belajar pertukaran unit. Sebab kadang-kadang kita diberikan nilai besar, dia suruh kita tukarkan kepada nilai kecil. Contohnya macam ni. Kalau kilogram, kita nak tukarkan kepada unit gram. Contoh dia cakap 1.9 kilogram. Ini macam ni kan. 1.9 kilogram. Macam mana kita nak tukar kepada gram? Jadi dalam buku ni dah tunjuk dengan ringkas. Kalau nak tukar dari besar, kilogram ni besar, gram ni kecil. Kalau nak tukar dari besar ke kecil, kita darabkan 1000. Kilogram dengan gram 1000. Ya, persamaan itu 1000. Jadi kalau 1.9 kilogram, kita nak tukar jadi gram. Jadi 1.9 darab dengan 1000. Jadi 1900 gram. Jadi nilai ini dengan nilai yang sama sebenarnya. Kalau nak daripada kecil, ini nilai yang kecil, gram ni nilai yang kecil. Kita nak tukar kepada nilai kilogram. Jadi apa yang kita buat? Kita bahagi. Ya, kalau kecil ke besar, kita bahagi. Kalau besar ke kecil, kita darab. Jadi macam ni 8200 gram nak tukar jadi kilogram. Nanti kita bahagi 1000. Gunakan kalkulator lah. Okey, sama juga dengan panjang. Cuma panjang
Ya, unit dia ialah kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau kilometer, kalau ada perkataan kilo ni dia mesti ribu Dia mesti ribu, darab 1000 ke atau bahagi 1000. Kalau meter ke desimeter, darab 10, ni 10, 10, 10. Ya. Jadi kalau contoh 80 meter. 80 meter nak jadikan sentimeter. Ini besar, ini kecil. Ya, jadi kita darabkan 100 daripada meter nak jadi sentimeter. Dia ada 2 kali, 1, 2. Jadi 2 kosong darab 100. Kalau sentimeter nak ke meter, sentimeter ni nak ke meter, meter di sini. Sentimeter di sini. Jadi kita bahagi 1000. Kalau milimeter paling kecil, ni paling kecil kepada besar sikit lah. Yang paling besar kilometer lah. Ni yang kedua besar. Jadi, dia akan pergi daripada sini 1, pergi ke meter. 2, ya, meter. Jadi, bahagi 1000. Itu caranya. Sama juga dengan masa, jam, minit, saat. Jadi, jam ke minit 60, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Ya. Jadi minit ni kalau kita nak tukar pada saat, daripada minit besar kepada saat yang kecil, jadi dia kena darab. Besar ke kecil mesti darab. Ya. Jadi dia darab 60. Kalau kecil ke besar, dia akan bahagi. Saat ke jam. Ya, nanti dia kena bahagikan. Bahagikan berapa? Saat tu di sini. Jam tu di sini. Jadi dia kena 2 kali. Jadi 60 dengan 60. Bahagi 60, bahagi lagi 60. Ya? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi nanti sekejap lagi cikgu akan tuliskan soalan sebagai kerja rumah lah. Jadi kamu tolong buat dan hantarkan pada cikgu ya. Pada link penghantaran yang sama lah. Jadi dari siapa yang hantar, nanti cikgu bagi sebagai kehadiran lah ya. Okey, terima kasih semua.